Mana. Saya ada update dalam grup. So kalau kamu semua aware of this Okay, tak silap saya, dia still small glitch lah. They are doing for the betterment of the system. Okay, so make sure kalau kamu dah update you punya email, kamu dah update you punya phone number, good. Tunggu saja. So from time to time, you check dalam email kamu, okay? Until the MC Plus dia akan announce semua dah beres. Can you follow? Baik. Hari ini, kenapa Telegram saya still muted? You masuk Telegram mana? Apa? Nanti saya bagi, okay. Kemudian saya akan bagi IG saya, and then, let me see. Kefisikan, oh my god, nanti. Muted I think everybody kena, dia orang boleh sembang muted. Ada berapa orang di sana? Almost 5,000 people, right not? Boleh je sembang. Saya you dah masuk silap group. Apa? You get back to me? Yeah. Try to make it 5,000 my dear friends. Alright, so cerita dia macam ni. Saya akan buat video, masuk dalam grup dulu. Video-video topik yang tentu masuk dalam grup, baru masuk IG. What say you all? Okay ya? Thank you. Siapa tu? Adlina. Nur Adlina, thank you very much. Okay, ini sumbangan daripada Nur Adlina ni. Nasib baik, dia sudi nak share. Tu dia. Okay. So guys, are we ready? Baik. Tadi ada student cakap, minggu lepas saya dah bagi tahu saya dah masuk bab baru. Betul tak? So you'll be thinking, macam mana ni? So I going to start in a different way. Saya tak bagi modul, tapi saya nak start in a different way. I want to see whether you can see the connection. Alright? Sekolah mana dah masuk bab 5? Sekolah mana dah masuk bab 4? Dah masuk 4 dah? Dah kan? Dah. Betul? Okay. Kamu tengok, Anna bagi tahu saya, ada tak bab 5 susah? Are you ready? Nak try? Nak test tak? Okay, kita testing tengoklah kan? Tak salah. Kod dia okey. Baik. So, saya start saja kumpulan 1. Boleh. Saya ambil yang paling popular lah. Lithium, helium, natrium dan helium. Okay. Alright. Okay. Kemudian, kumpulan 17. Kita masuk klorin lah. Ingat tak kamu hari itu belajar tentang elektropositifan, macam mana jadi ion positif, elektronegatif macam mana jadi ion negatif, remember that? Bab 4. Okay, we follow from that. Kita start dari sana. Alright, so good. Okay. Ada hijau di sini. Alright. So, do you remember this? Ingat yang ni? Bagus. Baik, saya akan tumpu yang ni dulu. So, apa yang berlaku di sini ialah 1 and 2. 2, 1. 2 ni saya letak warna hijau supaya kamu tengok what is happening. Susunan elektron. Ingat tak dalam bab 2 kita pernah belajar susunan elektron? Bab 3. Ingat kan? Alright. You perasan tak sini jadi apa? Sini follow? Right. Jadi, yang ni adalah 1, 2, 3. Sebab tu 2, 3. Manakala di sini, dia akan jadi apa? Li got it? Unsur atom ion. How? Are you clear? Okay. Baik. So di sini bila macam ni, yang ni apa? Donate. It is actually kanan positif elektron yang ada negatif ya. Derma elektron. Yang tak kawan Adam saya bagi tahu derma. Alright? Okay. Sekarang saya rujuk yang ni pula. Klorin. So you see, chlorine 1, 2, 3. Okay, I'm going to just put dots. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, thank you. Alright, so 2, 8, 7. Setakat ni boleh ikut. Perasan tak? Plus elektron sebelah kiri. So yang ni ialah
Yang ni ialah. So, apa akan jadi bila dia nak terima? 1, 2, 3. Same thing again. 1, 1, 2. Sebiji macam ni. Okay. Tapi, okay guys, can you follow along so far? But, saya kena letak kurungan kat begini. Because why? Ion. Yang ni apa? Atom. Ini apa? Atom. Yang ni apa? Ion. Ini ion apa? Positif. And then, dia terima satu elektron. Boleh? Okay. So, I go to another one. Saya ambil 2-3 sampel lah. Satu lagi, saya ambil kalsium. Tahu kalsium? Cuba cek dalam jiwa berkala. Kalsium ada di mana? Okay, tapi sebelum tu, are you ready? Are you ready? Okay. Satu. So, ingat tak masa dulu kita pernah belajar macam ni? Ingat lagi tak? You remember this? Ini apa? Betul tak? So, what do I get? I get lithium chloride. Betul tak? Okay. Ambil yang ni saya letak sini, ambil ini saya letak sini. Itulah struktur bond. Kalau saya buat macam ni, letak saja. Satu, yang ni satu. Okay. Maksudnya dia dah derma satu. Baik. Kawinkan saja gambar raja ni letak sini, yang ni. Are you clear? Boleh faham? Okay. So, ini charge positif, betul tak? Ion positif. Ion negatif. So, first of all, kamu kena tahu macam mana kita nak lukiskan dia. Yang ni ialah lukisan struktur Bohr. Ini ialah struktur Bohr. Are you clear so far? Okay. Baik. Jadi yang kalau ada bulat ni kita panggil Bohr. B-O-H-R. Any question? Susah je. Jadi yang ni benda baru ataupun kita dah ada basic daripada bab-bab yang lain. Dah ada basic, betul tak? Tapi kamu percaya tak? Yang ni ialah bab 5. So, that is the reason I follow like that. For you to see it is not topical. It's a flow. Okay, Sat. Oh, terdengar tadi Lewis. Okay, nanti saya tuliskan yang Lewis. Okay. Kalau saya nak lukiskan Lewis structure, dia macam ni. Okay, kamu nampak Lewis structure kan? Okay. Yang ni ialah Lewis structure. Yang ni ialah kaedah kita lukiskan Bohr. Yang ni ialah Lewis. Apa beza dia? Dotted and cross only. Tetapi kadang dia ada dot yang berwarna lain pun ada. Ada kalanya pangkah dengan titik. Nampak tak yang donate tu di sini? Dah. Yang ni ialah general knowledge. Okay. Because why? Kalau Bohr dah tahu. Okay, kamu kena tahu yang Bohr. Alright. Kalau kamu ternampak Lewis, I don't want you to say, Lewis tak belajar ke? Memang tak belajar lah. Tapi kalau tahu tak rugi kan? Benda yang sama, cara lukis saja berbeza. Okay, di sini macam mana lukisan dia? Dia semua lingkaran ada, betul tak? Semua lingkaran ada, betul tak? Lingkaran yang baki ada, betul tak? Di sini, lingkaran yang derma tu kosong. Lingkaran terluar tu dah kosong, betul tak? Sepatutnya dia ada berapa lingkaran? Berapa petala? 2. Alright? Elektron dalam petala yang terluar tu dia ada derma, betul? Jadi kosong kan? Tak ada elektron, betul tak? Itu pasal kenapa? Sebab dia dah derma ke sini.
Tengok dia dah semua lah. Manakala yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang di derma punya jadi 8. So, it is just for you to know. Pasal apa? One day you'll come across. Bila kamu buat okay. That's me, that one later. Okay, yang ni faham tak? Okay. Jadi, dalam ikatan kimia, okay, hari ni kita cover covalent. Kalau boleh covalent dengan electrovalent lah. Electrovalent adalah ionic. Okay, kita ada reactive, hydrogen semua. Later. Okay, for now, kita kaitkan daripada chapter 3, 2 sampai 4. Terus masuk sini, kamu pun tak perasan. Betul tak? Terbuktikan tak perasan kan? Okay. Alright. Okay. Yang ni ialah, okay, yang ni nama yang macam Rutherford, pernah dengar tak? Atom, ingat lagi atom? Rutherford pernah dengar? Neil Bohr pernah dengar? Jadi Rutherford dengan Bohr, dia guna kaedah ni untuk menunjukkan. So that is, you see the connection. Alright? Okay, any question? So far, dah faham? Okay, yang ni kita slowly, one by one kita akan buat. So, now what we're going to know is, what is the characteristic? Alright? What is the characteristic? Kita nak pergi sini. Alright? Jadi, yang ni ialah apa? Atom logam. Okay, atom logam. Yang ni ialah atom bukan. Okay, do you remember? Zarah terdapat 3 jenis. Remember? A, I, M. I told you last time, remember? A, atom, I, ion, M, molecule. Ion terdapat 2 jenis. Apa dia? Ion positif, ion negatif, right? Ion positif, ion negatif. Sebatian ada 2 jenis kita akan bincang. Covalent compound and ionic compound, right? So ionic compound yang ni, contoh. First one lah. Ada banyak, tapi first one. We try to understand first. So now, okay. Yang ni kita dah panggil sebatian. This is what? Sebatian ionik. Can you follow? Inilah contoh sebatian ionik. Ion positif daripada logam, ion negatif daripada bukan logam, bergabung membentuk sebatian ionik. Got it? Baik. So, ikatan yang dinamakan ialah ikatan elektrostatik yang kuat. So, what we call that? Ionic bond. Ionic bond. Kalau kamu benar, ikatan elektrovalent pun boleh juga. Are you clear? Baik. Okay. Baik, apa saya nak bagi tahu sekarang ialah, so you already can see the flow di sini. So now we coming to ikatan ionik. Betul tak? Sebatian ionik. Sebatian ionik, ikatan elektrostatik yang kuat. Boleh? Baik. So this is the first thing you must know. Apa ciri-ciri dia? What is the characteristic? Alright. Ciri-ciri sebatian ionik. Okay. Automatic, very easy for you to understand and then memorize. Number 1 is what? Forms. Pernah dengar tak hablo? Hablo ialah kristal. Pernah dengar hablo? Kristal. Okay. So, later we'll understand what is the meaning of crystal. Okay. Kristal ialah macam biasanya terbentuk pada garam. Okay, biasanya bentuk pada garam. Okay. Takat lebur. Takat didih tinggi. You know why not? Bukan semua larut. Ada yang setengah larut. Okay, takat lebur kenapa tinggi? Ingat tak masa form 1 kamu belajar? Physical state of matter. Terpejar kepada cecair pada gas. Bila kita panaskan, dia menyerap haba, right? No? So, bila dia menyerap haba, untuk mengatasi benda ni. So, that's the reason takat lebur, takat didih yang tinggi. Alright? So, you see, why I'm telling you this? It is a story. It's a story. So, if you understand the story when you read in the book or any source of information, you akan faham what is going on. Boleh faham tak? Okay. Alright. Nombor 3. Jika larut
bersifat larut dalam apa tau? Air. Jika larut dalam air bersifat, pernah dengar tak perkataan elektrolit? Pernah dengar perkataan elektrolit? Sebenarnya kamu pernah dengar in form 1. Kamu tak percaya kan bila saya cakap form 1 kamu pernah dengar. Lepas tu form 2, pernah tak belajar larutan dan air? Air dan larutan. Ya, elektrolisis, betul tak? Air tulen boleh mengkondensasi arus tak? Tak boleh. Air tulen tak boleh sebab air tulen ialah molekul covalent. Air tulen, I mean pure water, distilled water. Can you follow? No? Don't get confused. Boleh? But I need to add a bit of acid, right? Not acid kali ke? Betul? Baru arus boleh dikonduksi. So, kenapa saya tambah asid sedikit ataupun alkali sedikit? Supaya ion-ion bebas terhasil. Then it can conduct. That is the reason dynamic electron. Jadi understand? Kebolehan mengkonduksi arus elektrik dalam keadaan larutan aqueous dan leburan sahaja. Got it? Boleh faham? I repeat in English. Electrolyte means a substance that can conduct electricity in aqueous and molten form only. Got it? BM dan BI dah faham ke? Kenapa? Bila dalam larutan aqueous dan leburan ada ion-ion bebas. When in molten state or an aqueous state solution, free moving ions are present. What is aqueous solution? I give you one example, try to understand itself. Saya akan bagi tahu apa tu masuk larutan aqueous. Saya ada gula, saya campurkan dalam air, saya kacau. Larutan gula, betul? Saya ada garam, saya campur dalam air, saya kacau dia, betul? Larutan garam. Gula, dia wujud seperti dalam hablo gula masih lagi molekul, bukan aqueous. Garam sudah menjadi ion. Ini larutan aqueous. Got it? Ya. Larutan aqueous ada ion lah. Saya punya pula dah. Okay, got it? No, ya, angguk saja. Okay, one more time. Air gula bukan larutan aqueous. Boleh? Sebab tak ada ion. Jadi larutan aqueous mesti ada ion. Got it? Okay, good. Boleh? Ada tak semua seperti ionik larut dalam air? Tidak. Yang ni kamu akan belajar dalam bab garam. Yang larut jadi larutan aqueous, larutan garam. Yang tak larut dia kekal sebagai hablo. Good. Okay, so far yang ni semua benda ni kamu tengok bukan macam 45 kan? Macam you tahu benda ni semua sama-sama terbukti kan? That is. Biasanya yang larut dalam air, molekul pun boleh larut. Garam pun boleh larut, tapi garam kalau dia larut, kita kata larutan. Okay. Okay, boleh faham tak larutan? Hablo is crystal. Hablo dalam bahasa Inggris ialah crystal. Okay, got it? Hablo maksudnya crystal. So, are we clear about this? Bila kamu baca nanti, I encourage you to find a lot
of information in the internet also. Okay, very good. Dia adalah rapuh. Rapuh, brittle. Dia boleh macam hancur. Faham tak? Macam garam kat rumah kan? Garam garam yang kita makan tu, jangan pergi ke kedai runcit tanya, bang, ada tak natron klorida? Dia support nanti. Lepas tu pergi pula kedai Uncle India tu, Uncle, you got the sodium chloride, no? Kena botol nanti. Cakaplah garam. Alright. Okay, boleh. Alright. Jadi kalau kita ambil garam, kita hancur, dia boleh dia jadi serbuk, betul tak? Garam kasar. So itu maksudnya dia lembut. Dia dia rapuh. Rapuh ialah brittle. Okay, later can screenshot. Now we discussion. Okay. Tapi keras ya. Ya, rapuh dan keras. Okay, number 5. Okay, benda-benda ni kamu akan jumpa. You akan terkejut. Lihat ni. Dalam keadaan pepedal, penebat. Dalam keadaan pepedal, penebat haba yang baik. Dalam keadaan pepedal, dia penebat haba yang baik. Percaya tak? Nampak? Memanglah, sebab apa? Okey, logik dia macam ni tau. Okey, logik dia macam ni. Saya ada satu ketul, saya ada satu dinding diperbuat daripada garam, katakan. Bila haba sebelah sana akan diserap oleh garam, betul tak? Jadi ada tak sempat haba tu sampai ke kepada kita? Tak, dia akan ambil masa. Dia akan sampai tapi mengambil masa yang lama. Kalau saya guna ketebalan logam yang sama, sekejap saja dia sampai. So, that is one. So, dalam bab ni first yang kita belajar ialah apa? Ikatan ionik. Betul tak? Kita ada berapa jenis ikatan yang kita akan belajar? Ikatan ionik, covalent, lepas apa? Metallic bond, hydrogen, dative. Boleh faham tak? Jadi, dative semua kita belajar selepas belajar covalent. Faham tak? Okay, are you clear with this? So, kalau ditanya macam mana seperti ionik, derma terima elektron. Atom logam derma valence elektron. Atom bukan logam terima elektron pada petala terluar. Alright, now you want the SS scan. Okay, now you want the SS scan. Alright, so I'm going to give you another example. Are you ready? Okay, boleh screenshot ini lah sebab okay dah, semua nampak? Alright. 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Okay, so saya nak padam yang bawah ni. We'll go and see another one more sample. Alright, to get the hang of it, and then we go to covalent. Ya. Nak satu lagi contoh atau kita masuk covalent? One more contoh. Okay, good. Kita guna yang mana paling common punya? Jadi dalam silibus kita fokus lukisan kaedah Bohr yang ada kurungan 4 segi tu. Lingkaran dengan, alright? Okay. When you are very good, you're used to the Bohr, you are very confident, baru you try yang Lewis for the fun of it.
Okay, now I'm going to find another example. Okay, now I'm going to use magnesium. Okay, I'm going to use magnesium. Okay, Mg, Mg. Okay, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Okay, this one 1 2 2 1 2 1 2. Okay, are we ready? So macam kita buat dulu, yang Mg 2 positif nisbah dengan chloride 1 negatif. So what do I get? 2, I mean 2 1, betul tak? So I get my formula Cl2. Right? Okay. So what do I do? You need to have 1 and this one 2. Boleh kot? Are you sure? Boleh ya? So kamu juga boleh tulis dalam keadaan so how do I draw? Okay, so you tahu yang ni ialah satu. Saya ambil, saya letak yang ni saja di tengah. Just in case lah. 1 2. Okay. So you know I take this and then put here. Betul tak? Of course here is 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alright. Ambil satu letak sini, kawin dua. Kiri kanan pun boleh. So I'm going to put because of this nisbah 1 nisbah 2. Got it? Boleh faham? Is it very difficult? Got it? So there are many, you can give it a try. Alright, maybe nanti saya, when you're ready, let me know. Saya hantar dalam group. Alright. Is it very difficult? Bagi tahu saya, honestly, siapa yang baru masuk, rasa susah sangat ke? Yang ni macam kita dah ada daripada basic yang kita dah ada, betul tak? Alright. That is not so difficult lah. Macam you fikirkan mula-mula, wish, ikatan mesti gila-gila punya susah ni. No, it's very easy. Provided bab 2, 3, 4 you power sikit. Yes, saya lukis lah. Kalau kamu yang ni, okay. Kalau kamu tak pasti, CL ada 1 2 3 1 2 3. Okay, saya ikut macam tu ya. Okay, you nampak hijau, 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 hijau. Yang hijau ni semua elektron ya. Bulat punya elektron dia ni. Yang pangkal yang diterima. Jadi ada dia terima 1, sini pula. Saya ambil, saya cipak saja yang tu. Yang dia terima di sini. Okey, sebab apa dia terima 2, betul tak? Tengok 2 sudah tak? 2 tu dia pergi mana? Sini dan sini. That's all you do. It's not very difficult. Okay? Settle. We go to covalent. Are we ready for covalent? Alright, good. Ada 5, kita hari ni kita settlekan 2. Yang 3 lagi tu kalau kamu dah faham 2 ni, 3 tu senang. Boleh? Okay. Tapi satu lagi ya. Bab 5. Tapi tak macam bab 5 kan, tak macam bab baru kan. Tell me the truth. Memang pun, that's the truth. I'm not bluffing, you know. Okay. Alright. Okay. Saya padam kan? Saya padam semua, kita masuk ke covalent.
Okey. Tapi saya nak recycle balik yang ni. Okey. Contoh saya nak guna satu hidrogen. Okey, hidrogen. And then okey, carbon. Okey, and then oxygen. The most famous one. Jadi kalau kamu tengok di sini. Okey, mana? Alright, we go. Ingat pernah tengok tak benda ni? Alright. Benda yang sama. So sebab tu saya bagi formula ni supaya kamu tengok di sana. Okay, are you ready? So saya bagi apa yang dah ada di sana. So another one is nitrogen. Okay, kamu tahu klorin, betul tak? Molekul, atom, molekul, unsur, yang tu pun unsur. Sebab apa dua-dua atom, molekul klorin, betul tak? Cl2. So macam mana Cl2 terbentuk? So the story is like this. Cl, saya lukiskan satu lagi. Dia ada satu lagi lingkaran. Cl1, 2. Okay, saya tak nak lukis benda ni because it's a replica. Baik. Dalam bab 4, pernah tak dengar struktur duplet dengan oktet? Tadi kamu nampak tak ionik, dia derma sebab dia nak jadi duplet ataupun oktet. Dia terima sebab dia nak jadi duplet ataupun oktet. Sebab dia dalam keadaan tak stabil, dia nak tiru jadi kumpulan 18. So di sana derma terima, there is one direction. Dia ada one direction. One direction bukan kumpulan. Alright, nanti one direction semua nyanyi. Okay, the flow of electron one way. Logam bukan logam, betul tak? I like that. One direction next. Okay. Boleh? Here, dia kongsi-kongsi mah. Sharing is caring. Itulah dia nama dia covalent. Baik. Katakan saya guna pangkah untuk yang ni. Supaya kamu boleh nampak. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, lama. Okay. Kamu nampak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alright. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You perasan tak ada sepasang elektron dikongsi? Dia satu pasang saja. Betul tak? Kalau saya tutup ni, klorin sebelah kanan mencapai oktet. Kalau saya tutup sini, klorin sebelah kiri capai oktet. Got it? That is the reason dia kongsi. Are you clear? Supaya masing-masing mencapai oktet. So, berapa pasang elektron dia kongsi? 1, betul? Okay. So, yang ni adalah ikatan kovalent tunggal. Janda satu pun boleh. Correct. Betul. Single covalent bond. Bukan James Bond ya. Got it? Okay, number 2. Kita try number 2 pula. Kita try with the oxygen. Oxygen pula, betul tak? Oxygen 26. Right not? Oxygen 26, betul tak? Okay. So, dia punya 1, 2. So, 2, 6. So, here dia ada, macam dalam case ni dia ada 1, 2. Yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Got it? Nampak? Okay. Lepas tu, ada satu lagi oksigen. Saya letak warna biru pula, supaya kamu nampak beza dia. Okay. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ini pun 26, betul? Tapi kalau saya tutup ni, sekarang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul? Kalau saya tutup ni, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Untuk kata terluar. Berapa pasang elektron dia kongsi? 2 pasang, betul? Maka so this is Cl2, this is O2. Yang ni kita panggil apa? Ganda 2. Ikatan double. Double bond, double covalent bond. Got it? Susah? Okay, number 3. Number 3 saya guna purple. Ada apa yang purple? Okay, itu dia. Nitrogen. Okay, nitrogen ialah 2, 5. So, boleh nampak bawah ya? Okay, good. 1, 2. Okay, another one. 1, 2. So, saya tahu 2, 5. 1, 2, 1, 2, 3. Oh, sorry. 2, 3. Okay, ini pula pangkat. Berapa pasang? Dikongsi. 3 pasang. So, yang ni akan kelihatan macam ni. Oh, sorry. Ganda 3. Triple covalent bond. Are you clear? Interesting, right? Okay. So, kamu first thing dalam covalent bond, the first thing you must understand apa itu single covalent bond, double covalent bond, triple covalent bond, ikatan ganda 1, ganda 2, ganda 3. Inilah. Ini kamu kena faham dulu. Jadi satu lombok ni molekul. Jadi ikatan kovalent wujud dalam molekul. Don't get confused. Wujud dalam molekul. Yes, dia masih lagi share. Janji dia boleh mencapai struktur. Nampak? Ada berapa di luar? Nampak kan? 6, 7, 8. Betul tak? Oh, satu lagi dia. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau yang ni pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh. Sekarang I'm coming to that. Sekarang kita nak jumpa yang paling popular yang kamu pernah tengok. Okay. Apa dia tu? CO2. Pernah tengok ni? No. Ionic line. Ionic ialah yang tadi. Yang ni ialah molekul. Tengok macam mana saya lukis. Ada tak positif sini? Ada tak kurungan? Jadi kalau tak ada kurungan, tak ada positif, this is covalent. Got it? Okay, good. Sekarang apa ni? Carbon dioxide. Correct. Kita tahu carbon ialah 2, 4, betul? Okay. Jadi bila saya lukis carbon, jadi katakan yang ni lah 1, 2. Dan dia ada 1, 2, 1, 2. Sengaja saya buat macam ni. Ada sebab. So, 2, 1, 2. 4, 1, 2, 3, 4. Got it? Okay. Oksigen, kamu nampak oksigen sini kan? So, saya lukis oksigen. Alright. Oksigen ialah berapa? 26, betul? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Betul? And then satu lagi pula. Satu, dua. You notice tak? Jadi bila saya tutup yang ni,
Bila saya tutup yang ni, kamu nampak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bila saya tutup yang ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mencapai struktur apa? Octet. Begitu juga untuk karbon. 1, 2, 3, 4. Nampak tak? Setiap atom karbon berfungsi dengan berapa pasang elektron? Ada berapa pasang? Berapa pasang? Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Betul tak? 2 pasang. So, sini berapa? 2 pasang. Can you understand? Boleh? Okay, one more. Pernah tengok tak yang ni? Yang ni kamu akan jumpa dalam bab next year form 5, bab 2. Yang ni apa? CH4. Yes, covalent bukan logam saja. Very good question. Metana. So, saya nak tengok metana macam mana. Relax. Okay. Yang ni lah karbon betul. Okay. Saya lukiskan dia. Okay, ada 24. Betul tak? Got it? 24. Same right? Tapi saya letak sejarah lain sikit lah. Okay, have you got it? Okay, good. Hydrogen kita tahu H1 saja, betul tak? Satu saja. So H, H bekalkan setiap H hanya ada satu. Sebab dia punya susunan elektron satu saja, betul? Jadi ada berapa H? 4, you're right. Setiap H berfungsi berapa pasang elektron? Yes, very good. Okay, jadi saya pun akan lukislah. Of course, sebenarnya dia ada sedikit sudut, tapi yang tu abaikan dulu. Because that's not important at the moment. You must understand only. Okay. Jadi kamu akan dapat sorry, silap color. Si hitam tu H. Got it? Okay, kamu pernah ingat lagi tak formula empirik? Ni, kongsi. Formula empirik ialah apa? Nisbah terringkas unsur dalam satu sebatian, right or not? Very good. Formula molekul, bilangan sebenar unsur dalam satu sebatian. Formula molekul adalah bilangan sebenar unsur ataupun atom. Are you clear? Bilangan sebenar atom unsur dalam satu sebatian. Got it? Formula molekul. Good. Formula molekul. Boleh faham? Formula struktur dengan perkataan structural formula struktur. Boleh dengar what did I say? Formula struktur, structural formula. Inilah structural formula. Boleh faham tak? Kedudukan sebenar atom-atom dalam sebatian kimia. Are you clear? Structural formula in English. Struktur. Formula struktur. Yes. Saya bagi dalam bentuk board dulu, bagi faham dulu. Louis tu bila kamu board dah conquer, kita boleh dah cuba-cuba. Okay kan? Another formula. Okay, yang ni dah faham tak? Okay, good. Okay. Baik, saya nak tulis saja, you bagi tahu formula apa, check daripada sini. Okay, siapa ada yang ni, dia akan tahu lah. You cari tu formula, you bagi tahu saya. Alright, saya sengaja saya tulis tanpa bagi tahu kamu. Okay, saya sengaja nak bagi kamu susah sikit. Okay. Ini apa? N. Bagus. Jadi dia ialah 25, betul? Okay.
Ada berapa N? Betul? Apa nama dia ni? Yes, semua ni ada tak benar? Berapa pasang yang dia kongsi? Setiap satu pasang, betul tak? 1, 2, 3. Okay. Is it very difficult, my dear friends? Seronok kan? Senyum je. Happy je semua. Covalent bond. Baik, satu benda. Covalent bond, macam dalam sini kan, semua dalam molekul saja. Tapi ikatannya agak kuat tau. Tapi, antara molekul tu lemah, sebab tu dia punya takat diri, takat lebur dia lemah. Tiada elektron bebas. Boleh faham tak? Tidak boleh mengkonduksi arus. Are you clear? So, ada dua jenis covalent bond. Okay, molekul ringkas, simple molecules, dan strukturgergasi. Dulu dia panggil apa tau? Struktur raksasa. Bukan itu apa? King Kong dengan apa? Satu lagi Godzilla. Bukan yang tu. Alright? Baik. Apakah sebatian, apakah unsur paling keras dalam alam semesta yang diketahui oleh umat manusia? Boleh beritahu tak? Yes, diamond. Tahu tak macam mana struktur diamond? Diamond, intan. Siapa yang bernama intan tu jangan lupa perasan. Vibranium. No. Intan. Intan is, okay. So, you'll be wondering, apa ni dia tengah cakap? Okay, like this. So, okay, saya buat macam ni ya. Kamu tahu, carbon ada 1, 2, 3, 4. Valensi ada berapa? 4, betul? Okay. So, what happen is, makin merebat tak? So, you tengok, bila dia jadi, dalam ni saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bilangan setiap single covalent bond bertambah kan berkurang? Bertambah. Bila dia bertambah, maka kekerasan dia amat sangat dan juga takat lebur, takat diri dia sangat tinggi. Alright? So, why? Jadi kamu akan fikir apa ni? So, you cakap tadi sebatan kimia, takat lebur, takat tinggi. Sekarang covalent pula macam ni. Okay, covalent bond macam ni. Satu benang ya. Single bond, saya ambil benang, saya single bond ya. Saya tarik boleh putus tak? Boleh kan? Okay. Double bond susah sikit lah. Triple bond lagi susah. Betul tak? Maksudnya saya nak pisahkan atom dalam molekul tu, bukan antara molekul ya. Ini dalam molekul, dalam sebatian. Don't forget. Ionic dalam sebatian, molekul dalam sebatian. Okay. Tapi kalau saya ada satu bundle benang cuba nak koyak, putuskan, senaga susah. Very difficult. Saya perlukan tenaga yang banyak. So that's the reason tenaga apa yang banyak diperlukan untuk leburkan dia. Are you clear now? That is the reason dia macam sangat keras. Ini struktur orang kata gergasi lah. Are you clear? Can follow? Are you sure guys? So what did we learn today? Ikatan berapa jenis? Yang pertama, derma terima, one flow, one way direction, betul tak? Logam ke bukan logam, betul. Covalent, kongsi, sharing is caring. Baik, saya cuba bagi kamu before one for the road. Okay. Metal. Alright, sekejap ya. Alright, okay, animasi mana dia? Oh, okay. Okay. Ya. Yang ni ialah sedikit. Saya tunjuk sedikit pasal metallic bond. Metallic bond. Electrons. Okay. Animation. Okay, animation. Baik. Okay, yang ni kamu tengok. Yang ni adalah just for your one for the road lah. Ini metallic bond. Alright. Antara atom logam. Okay. Baik, kamu nampak tak elektron yang terbebas tu? Dia berada dalam struktur tu tapi dia boleh bergerak. This is what we call sea of electrons. Can you understand? Okay, saya besarkan lagi.
Okay, this is the atom. Nampak tak elektron? Masing-masing elektron dia ni pergi sini, dia ni pergi sini, dia ni pergi sini. Maksudnya, walaupun atom logam rapat antara satu sama lain, elektronnya bebas bergerak. Yang ni rapat, faham tak? Tapi elektron bebas bergerak. Ya, delocalize atau yes, correct. So later in the yes, ni tempat, very good. So that is the reason metal, okay, that is the reason dia boleh mengalirkan arus elektrik because ada free moving electrons. So perkataan elektrik pun mula daripada perkataan elect sebab elektron lah. So form 2, form 3 kamu pernah belajar tak? Electromagnetism, electricity. The same thing. So you learn again in physics chapter electricity dengan electromagnet next year. Okay, so are we good? Hari ni 2 dah habis. So you go back to your textbook, you go through and then shoot the questions. Boleh? So minggu depan, I think lah we can finish the dative, hydrogen bond, and also the other one is what metal bond kita dah buat, kita kaji sikit. Boleh. 5, 4, 3, 2, 1. Done? Okay. So are we good today? Okay. Any questions that you macam was-was ke apa, you are welcome to ask me here. Kalau kamu tak dapat masuk lagi group, ini saya punya IG, and then from the IG saya bagi link. Kalau kamu tak dapat masuk lagi, nama saya panjang sangat sehingga kamu nak sebut dia dah boleh terguling kat tengah jalan. Jadi sebab tu saya potong nama jadi dia. Senang. Apa dia lagi senang? Dia. It's true, my countryman's name always very long. Okay, Amira, bye-bye. Ain, Farhana, Amira Ridwan, bye. Nur Syahidatul, Iza, Nabiha, bye. Siti Hajar, Farah, Hana, Nur Syafiqah, bye-bye. Nurin, Christina, Tasnim, Iqbal, Alif, Syed, Nadira, Farah, Akila, again, Malam, Ira, Alia, Sufia, Ira, Alicia, Nur Aini, Arina Hanis, bye. Syafiq Muhammad, Nazmi Syukri, Umar M, oh lama M. Mayu, siapa ni Mayu? Mayu ni? Amira Ridwan, Fina Akmar, Nur Iza, Alfanik, Farzana Nabila, nice name. Bye, take care. Hope you all learn something. Maya, Nur Nisha, bye. Aina, bye. All of you take care. So, macam biasa, Wakanda forever, may the force be with you. You guys are awesome. I really mean it. So are the troopers. So are the Prussians. May God bless all MC Plus. I'm typing with love. See you guys. Hey, tanya dalam group kalau ada apa-apa. Tapi group, our community is good. They help each other. They really help each other. Sebelum saya jawab, dia boleh jawab. Those are the awesome guys. Adam, okay, welcome. Thank you very much. Okay, bye. Thank you, troopers. You guys are awesome. See you later.